Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 28 Januari 2021, anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Marzela Sigai. Ikuti paparan berita ini. Nasib gelandangan semasa pandemik COVID-19 tidak pernah dilupakan. Malah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS terus memberi perkhidmatan sewajarnya kepada golongan berkenaan. Pendekatan baharu menyantuni kumpulan itu diperkenalkan bagi memastikan ia memberi manfaat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, di bawah pendekatan baru gelandangan tidak akan dihantar ke pusat penempatan sementara Anjong Singgah di Kuching. Sebaliknya, golongan itu hanya akan diberikan makanan dan beg tidur demi keselesaan. Pengalaman kita bersama dengan gelandangan, kita mendapati bahawa mereka tidak suka ditempatkan di rumah Seri Kenangan ataupun di mana-mana rumah kebajikan. Mereka sangat menitik berat dan menghargai kebebasan mereka. Jadi mereka mahu bebas. Jadi dengan itu kita telah merancang dari segi jangka panjangnya, kita akan tempatkan mereka di temporary transit center sahaja, iaitu di mana mereka boleh pergi ke tempat tersebut untuk tidur, tetapi pada siangnya mereka akan bebas. Jadi maknanya mereka tidak akan ditempatkan di institusi. Fatimah berkata kementeriannya telah mengenal pasti 4 zon melibatkan 13 lokasi gelandangan di kawasan Kuching, antaranya India Street, tebingan Sungai Kuching dan Padungan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu gelandangan di Kuching, rakan setugas Khairil Zarif kini berada di lokasi tumpuan golongan ini berteduh. Mungkin Zarif boleh ceritakan keadaan di sana? Silakan Zarif. Baik, terima kasih rakan setugas Luqman Muhammad dan Marzela di studio. Saya kini berada di salah satu lokasi tumpuan atau hotspot yang sering menjadi tempat berteduh golongan gelandangan di Lektra Kuching. Dan ketika kita sedang berehat di rumah baring di katil yang selesa, namun masih ada yang kurang bernasib baik. Gelandangan ini tetap bersyukur untuk berteduh singgah di mana sahaja untuk tidur dan berehat sebelum meneruskan kehidupan untuk keesokan harinya. Apa yang difikirkan, apakah nasib yang dialami golongan ini? Tiada siapa yang tahu. Berdasarkan tinjauan saya, ada yang mempunyai keluarga tetapi tidak mempunyai rumah dan dihalau. Jadi mereka membuat keputusan untuk menginap di sekitar kawasan ini. Gelandangan di kawasan ini juga tidak ingin ditemuduga dan oleh sebab beberapa faktor, antaranya malu dengan ahli keluarga dan mereka dianggap sebagai bahan gelak oleh masyarakat. Dan berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Golongan ini tidak harus dipinggirkan, malah memerlukan bantuan yang sewajarnya dari pihak berkaitan. Malah kerajaan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat sentiasa berusaha untuk membantu golongan ini bagi memastikan kumpulan sasar yang kurang bernasib baik ini tidak tercicir dari menerima bantuan dan perhatian kerajaan. Burung tempur di atas batu sambil memakan buah ku ini. Mari semua kita bersatu membantu golongan gelandangan ini. Baik, sekian laporan Khairil Afindi dan juru kamera Faitullah Moni, laporan untuk TVS. Baik, terima kasih Zarif dan Faitullah yang berada di lokasi. Sementara itu, di Sibu, sebuah tempat transit gelandangan sementara diaktifkan semula untuk kegunaan gelandangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, makanan serta keperluan asas lain turut disediakan di tempat transit tersebut.
Malah saringan kesihatan juga akan dibuat terhadap kesemua gelandangan yang dibawa masuk. Katanya pusat gelandangan tetap di Sibu yang masih dalam proses pengubahsuaian bangunan dan ia sepatutnya siap sepenuhnya pada Februari. Bagaimanapun projek itu tertangguh disebabkan PKP dan tarikh siap akan dianjakkan lagi. Ada makan sebelum mereka tidur, kemudian ada katil tempat mereka tidur pada malam tersebut, dan kita juga ada sediakan tempat consultation untuk doktor, untuk para medical team ya, membuat saringan kesihatan dan juga counselling juga disediakan counselor insya-Allah nanti. Penubuhan Pusat Komuniti Digital DCC merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menggalakkan generasi muda, terutamanya pelajar luar bandar, menguasai kemahiran digital. Sejak diperkenalkan, DCC berjaya mendedahkan generasi muda luar bandar kepada pelbagai kemahiran baharu dunia digital. Matlamat utama DCC adalah untuk memperkasa kemahiran dan keupayaan bakat komuniti yang lestari agar tidak ketinggalan dalam arus transformasi ekonomi digital Sarawak. Dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan seperti perkhidmatan internet jalur lebar, peralatan komputer riba dan tablet, peralatan sidang video digital dan peralatan makerspace, penerimaan DCC sejak diperkenal di kawasan bandar dan luar bandar adalah sangat menggalakkan. Aktiviti itu dapat meningkat kemahiran kami. Kami establish mula aktiviti macam tu. Aktiviti macam tu dapat bagi ke kemahiran kami dengan kawan-kawan kami situ. Kami rasa kami akan berjaya. Mengenai penggunaan makerspace yang mengandungi teknologi seperti pencetak 3D dan Picobot, penggunaan pendidikan digital itu ternyata memudahkan para pelajar meningkatkan kefahaman dalam digital. Walaupun penggunaannya masih baharu bagi penduduk luar bandar, ia bukanlah penghalang. 3D pen ini boleh mendedahkan kanak-kanak dari peringkat awal tentang kemudahan ataupun kegunaan teknologi digital. Pusat Komuniti Digital dijangka mampu membina komuniti digital lestari dengan kemahiran beroperasi secara kendiri. Pusat komuniti ini juga sekaligus membuktikan bahawa pelajar-pelajar di luar bandar berjaya mengadaptasi teknologi tinggi dalam kehidupan harian. Laporan Karizari Afindi dan juru kamera Awang Azmil untuk TVS. Sukar untuk mendapatkan liputan internet yang kuat, sekumpulan pelajar di Kampung Pinang, Kota Semarahan bertindak bijak memanfaatkan Pusat Internet Komuniti PIK Malaysia untuk tujuan itu. Di PIK, pelajar berkenaan dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan selesa. Tinjauan TVS di Pusat Internet Komuniti Kampung Pinang, Kota Semarahan mendapati inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu dapat membantu pelajar dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Menurut pengurus Pusat Internet Komuniti Kampung Pinang, Nazirah Ismail, Pusat Internet Komuniti menjadi pilihan pelajar menjalankan PDPR kerana dilengkapi pelbagai kemudahan. Dengan adanya kelebihan pusat internet ni, ada internet, ada komputer, ada tempat yang selesa untuk mereka mengulang kaji pelajaran. Sementara itu, para pelajar lebih memilih untuk melakukan kerja sekolah di Pusat Internet Komuniti berbanding di rumah. Dapat mula kerja rumah rahsia, dapat kemudahan yang tiada di rumah macam di pusat internet. Sebab kami pergi internet, sia kemudahannya semua lengkap, lekas sia lain pun laju. Lagi-lagi time tok kami orang pola kerja dalam online je. Kini terdapat 129 buah pusat internet komuniti yang ada di luar Bandar Sarawak. Inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini ternyata mampu untuk membantu pelajar dalam menjalankan pengajian dan pembelajaran di rumah. Dengan capaian internet yang tinggi dan fasiliti yang lengkap, ini dapat membantu pelajar lebih-lebih lagi di situasi pandemik yang melanda negara kita sekarang. Saya, Dayu Edrus bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS.
Kawasan Parlimen Puncak Borneo akan mencapai liputan telekomunikasi lebih luas iaitu sebanyak 98% dalam masa terdekat. Itu dedah timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komuniti Willy Mongin. Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo berkata, buat masa ini kawasan parlimen itu mempunyai sebanyak 75 menara telekomunikasi yang sudah beroperasi, manakala kelulusan telah diberi untuk tambahan 27 lagi menara telekomunikasi 4G di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Selain itu, katanya 16 menara komunikasi tambahan daripada pihak Lembaga Multimedia Sarawak SMA kini telah dan sedang dibina. Sementara itu, Willy berkata penduduk di Kampung Bunuk di Jalan Puncak Borneo dan kawasan sekitar 2 km dari situ kini sudah dilengkapi dengan rangkaian 4G. Willy berkata beliau akan terus berusaha demi kelangsungan rakyat untuk menerima rangkaian telekomunikasi yang baik dan mampan. Pampasan berjumlah 7.9 juta ringgit telah diserahkan kepada 46 penduduk bagi meneruskan projek skim pembesaran kampung SPK di Kampung Setunggang Melayu Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, pampasan itu bertujuan menyediakan 49 lot dengan keluasan 82.3 ekar. Menurutnya, SPK ini dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan sokongan padu daripada masyarakat kampung dan ketua kaum yang sentiasa memberi kerjasama kepada kerajaan. Katanya program skim ini telah dijalankan dengan lancar dan selesai tahun lepas. Bagaimanapun, majlis penyerahan cek pampasan ini terpaksa ditunda berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Sementara itu, penguasa tanah dan survey bahagian Kuching, Alfian Bawi berkata, lebih 200 lot akan dilengkapi dengan dewan, padang, bekalan elektrik, jalan berturap dan sebagainya. Jumlah untuk lot berkenaan antara RM100,000 hingga RM200,000 dan permohonan lot perlu dikemukakan kepada Jabatan Tanah dan Survey untuk pertimbangan. Selain itu, katanya kerajaan Sarawak menurunkan 50% kadar premium tanah. Sehubungan itu, dengan keputusan ini, kadar premium yang ditetapkan ialah RM2,500. Bertemu kembali. Penganut agama Hindu di seluruh negara pada Khamis menyambut perayaan Thaipusam. Thaipusam merupakan peluang bagi penganut menunaikan nazar mengikut kepercayaan agama mereka. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataannya mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam. Menurutnya, Thaipusam merupakan salah satu upacara keagamaan bagi penganut agama Hindu di seluruh dunia dan diraikan pada bulan Thai atau bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Lazimnya di Malaysia, perayaan disambut dengan perarakan ke kuil-kuil Hindu membawa pedati arca Dewa Murugan, Kavadi dan juga Palkudam yang mengandungi susu. Bagaimanapun, tahun ini sambutan Thaipusam terpaksa dibuat secara sederhana tanpa perarakan besar seperti sebelum ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau berharap semoga sambutan tahun ini akan terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat berbilang kaum dan agama serta mengekalkan keharmonian dan kemakmuran Malaysia. Beliau turut berterima kasih kepada semua penganut agama Hindu kerana mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan meneruskan upacara keagamaan ini mengikut norma baharu di kediaman masing-masing. Sementara itu di Kuching, Thaipusam disambut sederhana tanpa perarakan dan hanya upacara sembahyang diadakan selain kehadiran dihadkan kepada ahli jawatan kuasa kuil sahaja. Setiausaha Persatuan Kuil Hindu Kuching V. Kavineshvaran berkata pihaknya telah mendapat kebenaran dari unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR untuk mengadakan sambutan Thaipusam. Selain dihadkan kehadiran, upacara sembahyang dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Setiap tahun pada Thaipusam sebelum ni ada perarakan Kavadi daripada kuil Sri Mahamariman Temple, Jalan Road, ke kuil Srinivasa Kaliman Temple lah. So tahun ini tiada perarakan. Masa sembahyang memang kami kena mengikutlah SOP yang ditetapkan, iaitu memakai mask, mengambil suhu ahli jawatan kuasa dan scan pada MySejahtera lah. Ujarnya ini antara usaha oleh pihaknya demi menunaikan kewajipan semasa sambutan Thaipusam
dan pada waktu yang sama mematuhi SOP bagi membendung penularan virus COVID-19. Sambutan Taipusam di Kuching pada kali ini diakui lebih sunyi namun masih dilaksanakan dengan penuh penghayatan, menunaikan segala kewajipan meski terpaksa akur dengan kebiasaan baru demi melindungi kesihatan dan keselamatan masing-masing. Sekian laporan Odlin Katerni bersama juru kamera Faitullah Morni untuk TVS Kuching. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Satu lagi kes kematian baru COVID-19 direkodkan pada Khamis melibatkan warga emas di Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 35 kes. Kes kematian ke-35 merupakan kes ke-2047, merupakan seorang perempuan warga tempatan berumur 79 tahun. Kes telah mendapatkan rawatan di Hospital Sibu pada 13 Januari 2021 kerana mengalami simptom demam. Saringan ujian RT-PCR mendapati kes positif COVID-19. Keadaan kesihatan kes merosot dan telah meninggal dunia pada 27 Januari 2021. Kes mempunyai komorbid seperti penyakit darah tinggi dan dementia. Sementara itu, 171 kes positif COVID-19 yang dikesan di Sarawak. Sibu mencatatkan 77 kes, Miri 43, Dalat 25, Bintulu 12, Kuching 10, Betong 2, manakala Kapit dan Lundu masing-masing mencatatkan 1 kes. Sehubungan itu, daerah Lundu telah bertukar status dari status hijau kepada status kuning. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,945 kes. Pengurusan Hospital Miri telah memutuskan untuk tidak membenarkan kemasukan pelawat ke wad Hospital Miri berkuat kuasa serta-merta pada 27 Januari. Keputusan tersebut dikeluarkan menerusi satu kenyataan akhbar oleh pengurusan Hospital Miri susulan peningkatan kes jangkitan tempatan COVID-19 kebelakangan ini. Menurut kenyataan khabar berkenaan, hanya seorang penjaga sahaja dibenarkan untuk bersama dengan seorang pesakit. Bagaimanapun kemasukan dan keberadaan penjaga di wad adalah bergantung kepada budi bicara pengurusan wad yang terlibat. Setiap penjaga yang mendapat kebenaran untuk berada di wad dinasihatkan untuk mematuhi arahan daripada pengurusan wad dari semasa ke semasa selain sentiasa mematuhi protokol saringan kesihatan yang dilaksanakan di dua laluan masuk ke fasiliti itu. Hospital Miri merupakan hospital hybrid yang berperanan mengurus kes positif COVID-19 selain menyampaikan perkhidmatan perubatan bagi kes klinik biasa dalam masa yang sama. Selain wabak COVID-19, penyakit rabies juga menjadi kekhawatiran. Masyarakat memandangkan penyakit tersebut belum mempunyai ubat. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP, Loka Chiang, jumlah kumulatif kes gigitan anjing di Kuching pada 2020 ialah sebanyak 16,279 kes. Mengulas lanjut perkara berkenaan, beliau menyarankan masyarakat untuk menghantar haiwan peliharaan mereka untuk menerima suntikan vaksin. Ini kerana 86% kes gigitan anjing adalah daripada anjing peliharaan. Perkara ini amat membimbangkan kerana hanya seorang pesakit yang dijangkiti rabies mampu hidup dan 99% pesakit yang dijangkiti rabies meninggal dunia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa kawasan yang mencatatkan kes rabies positif ialah Kampung Punau, Kampung Kuop, Kampung Bumbok, Kampung Semeba, Kampung Sebetong, Jalan Datuk Stephen Yong dan Kuching City Mall. Belum ada keputusan untuk menangguhkan program kesenian termasuk Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia tahun ini. Itu penjelasan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurut Abdul Karim, keputusan tersebut akan berpandukan kepada nasihat Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Pada masa ini, belum ada rancangan untuk diposponkan. Kita lebih kurang melihat bahawa kita akan usahakan untuk tahun ini. Beliau ditemui pada sidang media penganjuran kejohanan MYSSE Football
PES 21 Stay at Home secara dalam talian melalui platform PlayStation 4 PS4. Kejohanan tersebut yang akan bermula 19 Februari sehingga 7 Mac 2021 ini mempertandingkan dua kategori Pro Evolution Soccer 2021 dan menyasarkan seramai 328 penyertaan yang terdiri daripada belia 40 tahun ke bawah. Menurut beliau, kejohanan ini merupakan usaha pihak MYSS dan pihak SESA untuk melahirkan atlet e-sport profesional melalui platform pencarian bakat pada peringkat akar umbi. Permainan Pro Evolution, yang ini penting. Pro Evolution Soccer 2021 ini ataupun PES 21 juga adalah salah satu kategori game title e-sport yang akan dipertandingkan sewaktu Sukan Malaysia 2022. Meskipun sedar, lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB memberi kesan kepada perniagaan, peniaga tetap akur untuk mematuhi arahan tersebut demi membantu mengawal pandemik COVID-19. Tinjauan TVS mendapati peniaga terpaksa mengubah strategi perniagaan bagi memastikan kelangsungan perniagaan masing-masing. Jadi tindakan kerjaan untuk melaksanakan ataupun melanjutkan PKPB secara bersasar ataupun secara keseluruhannya sedikit sebanyak dapat membantu membendung wabak ini terus berkembang biak sehingga menyusahkan lebih parah lagi. Apa-apa yang diberitahu oleh pihak Jawatan Pengurusan Bencana, kita ikut SOP. Seperti untuk pengambilan suhu, catat nama, nombor telefon, semua kita ada. Titik beratkan benda tu mengikut norma-norma yang baru sekarang. Peniaga Najib Bujang mengakui ada pelanggan masih keliru dengan waktu operasi. Banyak juga yang regular customer yang hendak datang kerana sekarang waktu PKPB masa dilanjutkan hanya sehingga 10 malam. Kerana orang kita biasanya kalau 10 malam dia orang kadang-kadang confused. Dia ingat sekarang masih jam 12. Air pun ada pasang surutnya. Penutupan ekonomi bagi satu tempoh tertentu adakah wajar? Sudah sedia maklum PKPB menjejaskan pendapatan dan ekonomi ahli peniaga. Hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup. Ruben Gomez bersama Faitullah Muni, TVS. Bertemu kembali. Bagi membendung rasuah di sesebuah organisasi, Kementerian Utiliti Sarawak telah melancarkan Pelan Pencegahan Rasuah Organisasi 2021-2025. Menterinya Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, ia juga bagi mengembangkan lagi sistem e-utility dan imej kementeriannya. Pelan persediaan 5 tahun akan datang ini, kata Rundi, berfungsi untuk memberi kesedaran kepada kaki tangan kementeriannya supaya melaksanakan tugas dengan penuh integriti dan amanah. We just don't want to launch a plan without being able to do so. So we must practice what we preach. We must be able to do what we ought to do. So near the end, it's all about improving our delivery system and also our image and also our reliability in terms of our doing our responsibility that has been tasked to us. Sehubungan itu, usaha untuk memberi jaminan kepada masyarakat tentang kesungguhan membendung rasuah juga penting selain melaksanakan tadbir urus yang baik dan memastikan amalan nilai integriti digabungkan dalam kalangan pegawai. Justru Stephen Rundi berharap agar inisiatif Pelan ini dapat meningkatkan lagi imej kementerian itu yang bebas daripada rasuah dan mempunyai pegawai berintegriti dan komited menjalankan tugas. So we want the impact to be seen. Near the end, people are happy and of course they trust what we're doing. That means make us more reliable and dependable. That is what the intention is. God-fearing citizen. So therefore, this is something that our bringing up is very important. The moral value that we have is very important. So that is the gist of what
I was trying to impress upon my colleague today and also even myself. Penglibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam operasi Benteng Op Benteng dan operasi Penawar Op Penawar telah membuktikan tahap kesiagaan aset berada di tahap memuaskan. Demikian tegas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Buang dalam kenyataannya pada Rabu. Ia dapat dibuktikan dengan penglibatan ATM dan penggunaan asetnya secara berterusan bagi melaksanakan tugas hakiki. Ini termasuklah seperti rondaan, pemantauan, pengumpulan maklumat dan tugas-tugas sokongan. Dalam pada itu, katanya ATM perlu memperkukuh dan memperkemaskan pelaksanaan Op Benteng. Ia bertujuan menghalang pendatang tanpa izin membolosi sempadan negara kerana dikuatiri risiko penyebaran semula virus boleh berlaku yang akan menggagalkan usaha kerajaan untuk menghentikan pandemik ini. Baik. Laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Saya Marzela Sigai. Dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.